Kerajaan sering mengingatkan kita bahawa jika PKP penuh atau total lockdown dilaksanakan, negara akan menanggung kerugian 2.4 bilion ringgit setiap hari seperti mana yang pernah dilalui semasa PKP 1 tahun lepas. Apa maksud sebenarnya ekonomi rugi 2.4 bilion? Adakah ertinya rakyat rugi 2.4 bilion setiap hari? Tak pun. Adakah ertinya kalau tak ada COVID dalam dunia ni, setiap hari ada 2.4 bilion ringgit yang boleh diagihkan kepada rakyat? Alangkah indahnya kalau. Jadi sebenarnya apa 2.4 bilion ni? Ia nilai KDNK yang dianggarkan takkan dijana jika ada lockdown. So apa KDNK? KDNK hanya bermaksud jumlah nilai pasaran segala keluaran akhir ekonomi dari dalam negara dalam tahun tu. Baik barangan kasut, kalkulator, kek, karipap, kereta, kapal, sampailah perkhidmatan konsultan kesihatan kewangan, semua barangan akhir. Barangan akhir maknanya kalau yang dijual tu kasut, kita tak kira nilai tali kasut. Kalau yang dijual kek, jangan kira nilai gula atau krim atas kek itu. Itu je maksud KDNK, mengukur nilai pasaran. Tak lebih, tak kurang. Sebab yang lebih penting, siapa yang dapat agihan nilai itu? Kalau ada satu kilang buka 24 jam, banyak barangan yang dikeluarkan, ada nilai pasaran, adalah KDNK dari kilang tu. Kalau lockdown misalnya, kilang tutup, keluaran barang terhenti, turunlah KDNK. Yang untung, yang rugi adalah pemilik syarikat tu. Tak ada kesan secara langsung atau automatik kepada pekerja dalam kilang itu, kepada keluarganya, kepada kawasan sekitar, sama ada KDNK naik atau turun. Yang membawa kesan adalah sama ada gaji pekerja itu terhenti atau tidak. Contoh lain, kalau hari ini nilai pasaran sarung tangan yang dibuat di Malaysia melonjak tinggi, ia menyumbang kepada KDNK. Kalau esok satu syarikat dalam Malaysia boleh keluarkan 1 juta kereta pada harga yang sama seperti hari ini, maka KDNK pun naik juga. Itu sahaja. Bukan maksud kalau KDNK naik, tiba-tiba kita semua kaya. Sebab every man's expenditure is another man's income. Soalnya, income siapa? Maka janganlah mengagungkan KDNK. Ia hanya indikator keluaran ekonomi. Ia tak mengukur siapa yang memiliki barangan, siapa yang dapat untung apabila dijual. Adakah tambahan keluaran barangan datang dengan pertambahan pekerjaan atau kenaikan pendapatan? Kalau ya, bagus. Kalau tidak, majoriti tak dapat pun untungnya. Benar, ada kaitan. Kalau kilang tutup, tak adalah pekerjaan di kilang tu. Tapi itu cerita lain. Dia bukan cerita KDNK. Apabila kerajaan nak buat keputusan untuk rakyat, mesti berasaskan pekerjaan, pendapatan majoriti rakyat. Bukan obsesi kepada KDNK ni naik atau turun. Jika kerajaan boleh lupakan KDNK kejap, pelihara pendapatan dan pekerjaan buat sementara untuk rakyat, di samping lockdown, maka bukankah itu cara yang terbaik? Lockdown dan jaga rakyat. Kalau minta lockdown, maka kita pun minta bantuan fiskal untuk pelihara pendapatan. Itulah yang timbul 7 syarat, 8 syarat dan sebagainya. Semua cadangan daripada pemimpin UMNO. Kita pun jujur, ini akan memerlukan penambahan hutang. Dari awal pandemik lagi, saya sering tekankan jangan takut hutang kerajaan sehingga kita ikat tangan sendiri. Australia dah buat, Hong Kong dah buat, South Korea tak silap saya dah buat. Semua ni berani untuk tambah hutang dan defisit kerajaan. Tak usah cakap dah pasal defisit. Sekarang ni rakyat merana kalau kita lambat bertindak. Saya melihat disebabkan kerajaan Malaysia terlalu takut defisit, terlalu takut hutang, sebab itulah dia tak mau lockdown. Mungkin ramai yang tak sedar sebenarnya daripada 305 bilion ringgit pakej rangsangan yang diumumkan kerajaan, hanya 55 bilion merupakan suntikan fiskal secara terus. Belanja kerajaan 55 je. Manakala selebihnya adalah dalam bentuk moratorium, pengeluaran KWSP, Air Lestari, Air Sina dan perbelanjaan oleh sektor swasta yang merupakan duit rakyat sendiri. Tatkala seluruh dunia menghadapi krisis berganda kesihatan dan ekonomi, paling teruk dalam sejarah moden dunia, obsesi kita terhadap KDNK, terhadap defisit, terhadap hutang, perlu kita lupakan. Hutang kerajaan bukan hutang peribadi. Tak ada negara dalam dunia, sama ada negara maju membangun yang mengutamakan sekarang ni di saat ni sasaran defisit dan hutang. Sebaliknya, mereka mengutamakan kebajikan rakyat dan kelangsungan perniagaan dalam sektor ekonomi. Saya yakin rakyat memahami keperluan untuk mengimbangi antara kepentingan menyelamatkan ekonomi dan kepentingan menyelamatkan nyawa. Tetapi selamatkan ekonomi saja kalau tiap-tiap hari
angka COVID meningkat, angka korban meningkat pun tak ada gunanya. Poin mana nak mencari keseimbangan itu, kerja kerajaan untuk tetapkan. Dia nak pakai PKP versi apa, dia nak pakai SOP versi apa, itu terpulang, tetapi biarlah konsisten dan biarlah tegas. Cuma pada pandangan saya dan ramai orang, sekarang ni seolah-olah keseimbangan itu berat sebelah kepada hanya nak kononnya buka ekonomi, selamatkan ekonomi. Sedangkan kerajaan boleh menggunakan option yang ada, option-option lain yang ada. Belanja, selamatkan ekonomi, tapi selamatkan juga dan pelihara juga nyawa rakyat. Dan yang penting, janganlah gunakan konsep KDNK ni sebagai satu alasan. Sekali lagi, KDNK hanyalah nilai keluaran ekonomi. Kalau kek membesar tetapi agihan kepada majoriti rakyat semakin mengecil, tak guna pun. Atau kalau kek membesar tetapi rakyat semakin lama semakin hilang nyawa, pun tidak guna.